Tuan Yang di-Pertua, memandangkan ini adalah ucapan pertama saya dalam bahas Siti Diraja semenjak dipilih sebagai wakil rakyat. Saya ingin merekodkan pendirian saya berkenaan Perjanjian Malaysia 1963. Saya terbaca dalam laporan akhbar berita harian pada 11 Mac 2020 bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan mesyuarat dengan parti-parti dari Sabah dan Sarawak berkenaan hal ini untuk memenuhi kehendak rakyat Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam perjanjian berkenaan. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini cuba meminda perkara 1/2 perlembagaan pada 9 April tahun lalu tetapi gagal mendapati majoriti 2/3 untuk diluluskan di Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua, perkara tersebut telah mengecewakan ramai orang Sabah, mungkin juga rakyat Sarawak sendiri. Maka dengan itu, sekiranya pindaan ini dibentangkan semula dalam masa terdekat, saya berharap penantian yang sudah sekian lama ini berakhir dengan berita yang menggembirakan. Kita berharap agar Perdana Menteri akan mempercepatkan hal ini agar jawatan kuasa khas Kabinet untuk pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bukanlah satu kerja yang sia-sia. Tuan Yang di-Pertua, ketika kita membangga-banggakan kemajuan pesat selepas hanya 5 dekad membentuk sebuah negara, amatlah menyedihkan sebahagian besar dari negara yang dibentuk pada 1963 ini sebenarnya masih merayu-rayu meminta pembangunan jalan raya berturap, merayu meminta penggunaan air bersih, merayu-rayu meminta bekalan elektrik. Tuan Yang di-Pertua, pembangunan tidak sama rata di wilayah Sabah dan Sarawak berbanding negeri-negeri di Semenanjung selama ini bukanlah masa depan yang diharapkan ketika negara dibentuk pada 16 September 1963. Tuan Yang di-Pertua, dengan ketidaksamarataan pembangunan asas yang dihadapi ketika ini, bagaimanakah kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sedangkan kita ibarat bermain di padang yang berbeza? Jika kita mahu melahirkan rakyat yang boleh menjadi job creators instead of makan gaji dengan izin, janganlah sekali-kali mensiakan potensi di Sabah dan Sarawak. Dengan sumber yang sangat banyak, jika wilayah Sabah, Sarawak dibangunkan dengan holistik dan lestari, tidak keterlaluan jika saya katakan Sabah, Sarawak boleh menjadi wilayah yang menyediakan peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat Malaysia kelak. Tuan Yang di-Pertua, terdapat beberapa perkara mustahak Sabah Sarawak yang perlu diambil tindakan segera. Saya selaku ahli parlimen muda dari Sabah, saya juga punya impian untuk bercakap tentang perkara-perkara yang lebih sophisticated. Hal-hal baru yang diwar-warkan oleh anak muda zaman ini. Tetapi malangnya saya terpaksa mengambil langkah ke belakang kerana kedudukan kami yang masih ketinggalan. We are not on par progressive with Semenanjung. They are talking about renewable energy, artificial intelligence and all those cool stuffs that we are way behind. Tuan Yang di-Pertua, ada banyak lagi yang saya ingin bahaskan pada hari ini selaku anak muda yang mahukan perubahan untuk Kota Belud, untuk Sabah yang lebih baik. Namun kita dahulukan perkara yang lebih penting dan yang lebih perlu segera diselesaikan pada waktu ini. Sebelum saya mengakhiri bahas Siti Diraja saya pada hari ini, saya ingin memetik satu quote daripada Simon Oliver Sinek yang berbunyi, "Leadership is not about the next election. Leadership is about the next generation." Sekali lagi saya bagi pihak Kota Belud ingin mengucapkan terima kasih di atas peluang untuk berbahas Siti Diraja pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan kepada semua frontliners yang telah bertungkus lumus menjaga keselamatan kita semua. If we are given great power, we should be capable enough to handle it and use it with fair and square. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Belud menjunjung kasih. Terima kasih Yang Berhormat.